Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kejap lagi kelas tengah hari kan. Okey, so hari ni kita akan masuk vectors chapter 8. Okey, vector 8.1 dulu. Iaitu yang ni. Vektor saja dulu. Kita kenal dulu apa itu vektor. Okey, so yang ni 8.2, 8.3 next lah. Next class. Okey. Bila sebut pasal vektor 8.1 vectors. Okay, vectors kita boleh klasifikasikan dia ada dua vectors, iaitu number one scalar vector, yang kedua adalah vektor sendirilah. Okay, scalar vector dengan vektor. Okay, skala ni kalau dalam bahasa Melayu ni skala kan, vektor skala. Okay, vektor skala ni adalah dia hanya ada magnitude, no direction. Okay, contohnya dalam buku teks awak muka surat 212. Dia kata temperature of a liquid inside a refrigerator is -12 degrees Celsius. Dia cuma bagi tahu temperature air tu, liquid tu adalah -12. Dia cuma bagi tahu nilai, magnitude ni adalah nilai. Okey, example lah. Dia kata temperature adalah -12 degree Celsius. Ini je. Tapi kalau vektor, dia ada dua-dua. Magnitude dia ada, direction pun dia ada. Okey, contoh dia kata a moving car on the road is heading south with speed of 80 km per hour. Okey, example dia kata speed adalah 80 km per hour. Tapi dia pergi ke mana? South. Okey, maksudnya kat sini dia ada magnitude and dia ada direction. Dia bergerak 80 km per hour, lepas tu dia pergi ke south. Dia ada dua-dua. So ini kita panggil dia sebagai vector. Yang ni adalah scalar. Okey, scalar ada magnitude saja, no direction. Okey. Contoh lagi height. Okey, height 1.48 meter. Dia cakap macam tu je. Lepas tu kalau yang ni, kalau untuk vektor, kita cakap apa lagi? Contohnya force. Okey, force dekat muka surat 212, dia kata 50 Newton. M tu Newton of force applied to a box. Bila Newton maksudnya dia tolak. Dia tolak, nanti dia tolak ke mana? Dia bila Newton ni kan dia F equal to MA kan. So A tu adalah gravity. Gravitational. So force ni adalah dia termasuk dengan gravity. So dia akan jadi vektor lah. Ataupun satu lagi, velocity of a car is 90 km per hour and is heading east. Dia bergerak ke east. So ada dua. Kalau dia cakap speed 80 km per hour sahaja, ini akan jadi scalar. Akan jadi skala. Tapi kalau dia bagi tahu direction, automatic dia akan jadi vektor. Okey, contoh yang lain lagi. Bisa kata distance. Okey, distance pun dia. Distance adalah untuk skala. Okey, contoh daripada rumah saya ke rumah awak 5 km. So itu distance 5 km. Tapi kalau displacement, dia akan jadi vektor. Jarak yang terpendek. Kalau belajar dalam fizik kan, displacement ada kan. Okey, displacement. Contoh ini A, ini B, ini C. AB adalah jarak. Ini distance. Ini pun distance. Tapi bila AC, dia akan jadi displacement. Shortcut punya kan. Okay. So displacement kita akan panggil dia sebagai vektor. Lagi, kalau speed, scalar. Sebab speed dia cuma bagi tahu dia punya had laju. Lepas tu kalau velocity, dia akan bagi tahu had laju dan direction. Dua-dua. Okey. Lagi dekat muka surat 213, mass, jisim. Jisim ni contohnya kita punya berat lah. 50 kilogram. Lepas tu kalau weight, dia akan jadi vektor. Sebab apa weight ni jadi vektor? Sebab dia ada gravity.
Contoh, the mass of astronaut when he is on the moon adalah 120 kg. Kalau dekat moon, berat dia 120 kg. Ataupun weight dia adalah 200 Newton sebab dia darab dengan 9.8 kan. Okey, lepas tu kalau dia duduk dekat Earth, berat dia jadi sama 120 kg. Tapi dia punya weight akan jadi 1200 Newton. Sebab dekat bulan kan tak ada graviti. Dekat bumi ada. Yang 9.8 tu lah. 9.82 lupa. Okay. Ya. Alright. Yang ni pasal vektor dengan scalar. Okay. Kita tengok. Okay. Example 1. State whether each of the following quantities adalah vektor ataupun scalar. Okay, justify your answer. Mikael walks 1 km from home to the grocery shop. Dia cuma bagi tahu dia jalan je 1 km. Kan? Okay, so dia akan jenis scalar. Lepas tu, B. A car is moving at speed 90 km. Dia kata speed 90 km tapi to the south. So, dia automatic akan jadi vector. And then, C. Body temperature hits 38 degrees Celsius. Dia bagi tahu tu je. So, dia skala. Ni nilai-nilai ni adalah magnitude. Pergerakan dia ke mana? Itu adalah direction. Okay. Boleh ya? 8.1. Liquid X with a density 1.2. So, scalar. A box weight 150 Newton. Sebab dia kata weight. Kan? Bila weight, dia akan jadi vector. Lepas tu volume 1.5 liter. Dia cuma bagi tahu tu je. So scalar. Duration of holiday for Suzy 3 days 2 nights. Scalar juga. A ball is given horizontal impulse. Horizontal dalam bentuk horizontal kan. Okay. So 5.0 ns. So dia adalah vector. Ada direction ni horizontal. Bergerak horizontal. So dia akan jadi vector. Okay ya. Okay. Nak masuk representing ni. Kita masuk sini balik. Bila kita nak represent vector. Dia adalah dalam bentuk. Contohnya A, B. Vector A, B. Vector A, B. Kita akan cakap dia. Bila dia kata A, B. So dia bergerak ke sana lah. A, B. Dia boleh jadi A, B. Ada arrow dekat atas. Ni arrow kat atas. Ataupun kita boldkan dia AB. Tapi biasa dalam exam kita tak buat lah yang ni. Sebab macam mana kita nak boldkan AB tu. So biasa kita akan buat AB macam ni. Kalau tak pun kita letak dia sebagai A kat bawah ni. Kalau awak malas buat ombak kat bawah tu, awak buat A gini je lah. Pun boleh. Tak pun AB ada nak panah. Saya dulu kalau buat AB, buat gitu je. Boleh juga buat gini pun comel. Comel sikit. Okey, boleh. So, ini adalah dia punya notation. Kita panggil dia notation. Kita note. Lepas tu, kalau magnitude nilai, kita akan letak dia modulus. Modulus. Ataupun tak ni. Tapi ada modulus. Okay. Okay. So, ini number 1. Notation. Magnitude. And then, yang ketiga kita jumpa adalah zero vector. Zero vector ni maknanya vektor kosong. Kosong. Okay. Lepas tu, apa yang dimaksudkan dengan zero vector? Okay, example dia kata, a race car is moving in the round shape. Okay, dia bergerak secara bulat kan. Kalau kita race car, dia racing tu, lap dia tu bulat ataupun oval gini. Lepas tu, dia tak ada pun displacement. Ni kan jarak kan. Kalau displacement kan macam ni. Ni displacement. Dia adalah vektor. Tapi sekarang bila bulat macam ni, so dia tak ada vektor. So dia akan jadi zero vector. Okey. Lepas tu
macam mana kita nak cakap two vectors same direction dengan magnitude. Okey, contoh A dengan B, dia bergerak ke sana kan. So CD pun ke sana. Macam ni. CD gini. So kita boleh cakap dia sebagai vektor AB adalah equal to vektor CD sebab dia bergerak pun sama. Magnitude, direction dia sama. So dia boleh buat equation macam ni je lah terus. Vektor AB is equal to vektor CD. Okay, example dia kata dia riding bicycle, same speed, same direction. Okay, awak naik basikal dengan kawan awak. Bergerak sama-sama, speed pun sama, direction pun sama. Jadi vektor awak dengan vektor kawan awak akan jadi sama. Okay, lepas tu yang keempat, vektor negatif ataupun negative vector. Negative vector ni adalah magnitude ada tapi dia punya direction lain, terbalik, opposite. Direction dia adalah opposite. Contoh tadi saya kata AB ke sana. Okay, magnitude dia sama. Contoh dia bergerak A ke B ni 20. Okey, jarak dia AB 20. Tapi dia kata CD pula kat sini 20 juga tapi terbalik. Direction dia terbalik. So kita akan cakap dia AB ni positif lah. Tak, AB adalah 20. Lepas tu kalau misal kata CD negatif 20. Kalau DC barulah 20. D ke C. Ni anak panah kan, direction sini. Baru 20 positif. Kalau C ke D, dia akan jadi ke sana sepatutnya. Tapi anak panah dia ke sini. Tak? So dia akan jadi negatif 20. Kalau contoh saya buat BA. So B ke A. Dah terbalik kan dia punya simbol. So dia akan jadi negatif 20. Okay. Kalau contoh dalam buku teks ni dia bagi tahu train AB move past each other at two parallel railways, same speed tapi different direction. Direction dia lain. Okay, satu yang positif, satu lagi tu yang negatif lah. Okay. Ni lah. Alright. Example 2. Draw and label the following vectors. SR adalah displacement of 12 km to the east. Okay, east awak kena tahu dululah. Okay, di north, south, east, sini west. So kat bawah ni akan jadi south west, yang ni south east, yang ni north east, yang ni north west. Kena ingat geography. Lepas tu dia kata 12 km to the east. So SR betul lah sini east. Ke sana. Lepas tu 12 km. Okay, B. Vector P represent force of 7 Newton to the south. To the south maksudnya dia turun ke bawah. Okay, kita pun letak vector P tu. Lepas tu R represent velocity of 70 meter per second to the left. Okay, pergi ke kiri. Cek. Dah. Okay. Yang ni sebab dia tukar dalam cm semua ni. Okay. Example 3. Dia suruh tarik magnitude and direction. Okay, magnitude and direction. The diagram on the AB. Okay, displacement. Okay, jadi bila nak cari magnitude, dia dah bagi macam ni, kita akan buat gini. Kita akan kira dia Pythagoras theorem. Kita nak cari AB. Macam mana nak cari AB? Mestilah kita akan buat yang ni dengan yang ni. Guna Pythagoras theorem kan. So kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 square. Kat atas pun ada 5 square. Kira. Dapatlah square root 50. Ataupun 5 sec 2. Jadi magnitude bagi AB adalah 5 square root 2. 5 square root 2 and the direction dia adalah dia bergerak ke mana tu? Ke atas kan. Kat sini kan 90 degree. Sini kan north. So maksudnya bila dia bergerak ke atas gini, tadi apa direction dia? North east lah. That's why dia bergerak ke north east. Bergerak ke north east kan.
Kena ni 90 degree barulah bergerak ke north east. Ni sudut dia. Sudut ke atas. Okey. Kalau tak buat dalam bentuk ni pun tak apa, awak buat dalam cert 50, square root 50. Boleh juga. Malah nak tukar kepada tu kan. Boleh. Okay, example 4. The diagram on the right shows a parallelogram A, B, C, D. The point ni. Okay. Dia bagi tahu AS adalah vektor A, AP vektor B and AJ. AJ vektor C. Lepas tu, dia suruh cari ASD. Okay. Kalau parallelogram, yang ni sama dengan ini. Yang ni sama dengan ini. Okay, jadi kalau dia kata SD, maksud dia sekarang adalah sama je lah dengan AS. So, dia akan jadi vektor A. Jarak dia sama. Dia sebab dia kata S kan midpoint. SJQ adalah midpoint. Tak. Okay, lepas tu CJ. Kalau CJ, mana C? Okay, CJ dekat sini. Okay, CJ ni sama dengan apa? Sama dengan ini. Tapi sekarang AJ adalah C. Vektor AJ adalah vektor C. Okay, AJ adalah C. Kalau JC adalah C. Tapi sekarang soalan kata CJ terbalik dia. So, dia akan jadi negatif vektor C. Kita tengok anak panah direction dia. Okay, RJ. RJ turun bawah. Okay. Lepas tu, saya padam dulu. Okay. RJ ke sini Kita nak tengok dia daripada mana? Kita tengok kat sini lah. Dia sama je kan? Okay, JP. Tapi, bila JP, kita akan ikut dia sebagai SA. AS adalah vektor A. Kalau SA, negatif A. Jadi, kalau JP, samalah dengan SA, negatif A. Main dengan nak pandang dia punya direction dia. Okay, JQ. JQ adalah ke sini. Ke sini adalah sama dengan apa? Sama ada dengan SJ ataupun PB ataupun AP. B sahaja. Vektor B. Okay. Self practice 8.2. Number 1. By using suitable scale, draw and label XY. Okay, XY dia kata to the right. Gini je lah. Buat XY to the right. XY. Yep. Lepas tu RS 40 km displacement to the southwest. Southwest adalah turun ke bawahan. Okay. 40. Inilah dia punya ni. Southwest turun bawah. Lepas tu V velocity 20 km to the west. West ke mana? Ke sini. V. Vektor V. Lepas tu A adalah represent momentum 7 kg to the left. Ke sana. So A. Okay. Number 2. The diagram on the right shows vector F that represent the force applied on an object from J to K. Find the magnitude and direction. Okay, magnitude and direction. Cari magnitude dulu. Okay, magnitude F. Itu simbol dia. Kena letak tu. Kena letak simbol. 2 dengan 1, 2, 3, 4. So, 2 squared plus 4 squared. Square root. Jadi, kat sini 4, 16, 20. Square root 20. Okay, jadi, magnitude bagi vector F adalah 20. Bukan F kat atas ni. Bawah-bawah. Kalau huruf kecil, dia duduk kat bawah. Vector dia. Okay, jadi square root 20. Direction dia, kita tengok kat sini 90. Jarak dekat sini dengan sini lain, tak sama. Kalau macam jarak dekat atas tadi sama, 5 dengan 5. So bila dia 5 dengan 5, so ini dia jadi sama. Kan? Sekarang ni dia tak sama. Bila tak sama, so dia tak boleh lah south east ke west ke apa. Jadi kita kena cari sudut. Dekat sini tricky sikit soalan ni. Awak kena cari sudut dah lah. Okay.
Dia tak boleh jadi dalam south east lah, south west ke north east ke, tak boleh. Sebab tak sama. Jarak dia kat sini 2, sini 4. Magnitude dia. Jadi kita kena cari dulu sudut. Okay, nak cari sudut tu, cari sini dulu. Letaklah dia theta. Okay, dia akan jadi tangent theta adalah 4/2. Ataupun 2 kan. So, theta dekat sini, awak kira tekan kalkulator, dapat 63.43 degree. Dekat sini 63. Sini 90. Kat sini berapa? Sudut sini yang kita kena cari. 90 tolak dengan 63.43. Ataupun boleh dikatakan macam ni. Sudut sini. Sudut sini berapa? So 90 tolak dengan tu. Jadi vektor ni bergerak, direction dia berapa degree? 26.57 degree ke atas kan, ke sana. So kita boleh buat direction dia ni je lah. Cuma kalau tengok jawapan dia tulis 0.26. Sebab apa 0.26 tu? Dalam nanti awak belajar form 5, awak akan belajar bearing. Bearing kalau dia bawah 180 degree, pergerakan dia, degree dia tu bergerak below 180, dia kena letak 0. Syarat dia. Macam bearing dah. Bearing tu, biasalah kalau contoh kita main volleyball. Sengit. Mesti cikgu awak akan cakap, betulkan bearing awak tu. Betulkan awak punya posisi tangan tu. Berapa degree semua tu kan. So, itulah perkataan bearing. So, kena ada 0. Tak apalah, yang ni awak just ingat je lah. Kalau dia bawah 180, just letak 0. Nanti awak akan belajar bearing. Right. Question number 3. 2 cars A, B moving away from town O. Car A moves to the north. Okay, A ada north. Tak muat. Tak seginilah. A, north. Lepas tu B, east. B, east. Gini lah kot. Dah dia kata east. Kan? Okay, north, east. Find the distance between 2 cars after both cars travel for 1 hour given that OA adalah 90. Okay, ni O lah. And then OB adalah 75. Jadi nak cari distance, cari distance AB. Cari AB. So nak cari AB, 90 square tambah dengan 75 square. Square root kan. Jadi awak akan dapat 117.15 km. Sebab yang ni dia nak distance dan dia pun dah bagi dalam kilometer. Jadi awak buat je lah terus. Buat dalam, ambil 2 tempat perpuluhan 2 decimal places. Okay, question number 4. Find pair of the same vector. Kita cari pasangan yang sama vektor dia. Tengok sini A. So A dia sama dengan bergerak ke sini 1, 2, 3, 1. Okay, sama dengan D. Saya tukar pen. A dengan D. Lepas tu kita ambil yang kecil-kecil dulu lah. Kalau C sama dengan F. C sama dengan F. Lepas tu kalau B, saya ingat macam ni, sama dengan E. Okey. MN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang 6? CD. CD 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu EF 1, 2, 3, 4. EF ada 4. 1, 2, 3, 4. KL. EF dengan KL. And then lastly adalah inilah GH dengan AB. Okey. So, tu pair dia. Awak tulislah. Vektor A adalah sama dengan vektor F. Dan seterusnya tu C. Vektor C sama dengan A sama dengan D. C sama dengan F. Dan seterusnya. Okay, number 5. The diagram on the right shows a regular hexagon. Bila regular, so sisi dia semua sama. Okay. And then, state the vector of AB. Vektor AB ke sini. Jadi, yang mana sama dengan dia? Direction kena sama. Sebab dia kata same vector. Jadi, magnitude kena sama. Direction pun kena sama. Okay. Sekarang, magnitude dia semua sama. Sebab dia kata regular. Kalau sini 5, semua 5.
Tapi sekarang direction pun kena sama. Jadi AB sama dengan ED. Okey, lepas tu kalau BC dengan FE. Kena buat lah tu. CD turun bawah, so AF. Okey, negative vector. Bila negatif, magnitude sama, direction sahaja yang berubah. So B, AF. AF turun ke bawah. Jadi sepatutnya yang sama dengan dia ialah, kita tengok CD kan. Tapi AF turun ke bawah. Jadi yang sama dengan dia CD. Cuma dia kata dia nak negatif. So kita akan buat DC. Terbalikkanlah. Kalau FE adalah BC. So terbalikkan dia CB. Sebab dia nak negatif. ED adalah sama dengan AB. So kita tukar jadi BA. Negative vector. Okey. Ya. Properties untuk scalar multiplication. Kita nak darab pula. Okey. Contoh dia bagi vektor A. Vektor A ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, magnitude dia ada 5. Alright. Lepas tu, ni given dia A adalah 5. Jadi AB, dia nak dalam bentuk in terms of A. Vektor A kan. So AB, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, vektor AB adalah 10. Kita bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 2. 2 apa? 2 vektor A. So, AB adalah 2 vektor A. 2A. Kalau CD pula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, CD 15 over 5. Dapat 3A. Itu cara dia. Okey. Boleh Okey, AB magnitude dia ada berapa tadi? 10 kan. Yang ni CD adalah 15. So bahagi je lah. Yang tu case 1. Kalau case 2, direction dia berubah. Okey, B, kira dulu B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So magnitude of B adalah 8. And then FE. Yang ni FE ya. Terbalik tu. Tengok tu simbol. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16. Okay, FE adalah 16. So, 16 over dengan 8 dapat 2 kan? Dapat 2. Tapi, direction dia berubah. So, kita boleh cakap FE adalah negative 2B. Okay. FE. Sekejap. EF lah. EF. EF. Sorry. EF. So, EF. Tapi disebabkan dia anak panah ke sini. So, betul dah negatif tu. Cuma saya salah simbol je. EF. Lepas tu, kalau GH. Kalau FE tu betul dah 2. Kalau dia kata FE adalah 2B. FE ialah 2B. Tapi sekarang dia kata EF. So EF. Kalau EF dia akan jadi negatif 2B. Kalau GH. GH 1, 2, 3, 4. So 4 bahagi 8 dapat 1/2. Tapi dia sebab kata GH and then dia punya direction dia lain. So, jadi negatif 1/2B. Kalau dia kata HG. Kalau HG, anak panah betul dah ke sana kan? Tulis 1/2B je lah. Okay. Boleh Okay. Ada condition. Ni apa? Multiplication tadi.
KA, so boleh buat keluar K. B, same direction kalau K larger than 0. KA, opposite direction kalau K tu kurang daripada 0. Tak adalah K1 dengan K2 tadi je lah yang nak cakap. Okay, example 5. State the following vectors in the diagram on the right in terms of C. Okay, C ke atas jadi kita nak buat solution dia. Okay, RS dulu. Okay, RS betul dah nak panah ke sana sama. Tengoklah C dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C adalah 5. So, kiralah RS dia. Kalau RS dia 10, so 10 bagi 5 dapat 2C. Okay, PQ. PQ pun direction ke sana. So, PQ. Berapa PQ? 15 lah kot. Ada 3 kan? So, 15 bagi 5, so 3C. Okay, kalau dia kata LM. Kira dulu LM ada berapa? Ada 10. 10 bagi 5 dapat 2. Tapi direction dia lain. Betul? Negatif 2C. Okay. Self practice 8.3. State the following vectors in terms of alpha in terms of A. Okay, A ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, A magnitude dia ada 4. Ada 4. So, PQ 2. 2 bagi 4, 1/2 A. Okay, 1. Lepas tu kalau X ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6/4 adalah 3/2. Tapi direction dia lain. So, negatif 3/2 A. Okay, Y pula. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7/4. Tak, tapi dia direction dia lain. So, negatif 7/4 A. RS. RS, 2, 4, 5. So, 5/4 A. Direction. Okay, sama. So, ni je lah jawapan dia. Alright. Kita masuk kalau dia parallel vector dengan non-parallel vector. Okay, untuk yang pertama, vector A and B are parallel if and only if ni vector A equal to K vector B. K tu adalah constant lah. Ada darab sesuatu. Ni contoh dia. Dan dia adalah collinear. Ada dalam satu garisan. Kalau dia non-zero ataupun not parallel, ni constant Constant H darab dengan vektor A adalah sama dengan constant B darab dengan constant K darab dengan vektor B. Jadi H dengan K tu akan jadi automatically equal to 0. Ini kena ingat ni. Sebab ada soalan akan tanya macam ni. Okay. Which vectors are parallel? PQ A, QR B, RS negatif 2A, ST 4B. Jadi tengok sini PQ dengan RS lah. Sebab PQ adalah A, RS adalah negatif 2A. Jadi kalau kita buat bahagi, PQ bahagi dengan RS, A bahagi dengan negatif 2A. So dapat PQ ataupun negatif 2PQ adalah sama dengan RS. Jadi ni dia satisfy lah dengan ni. Ini adalah parallel. Tak? Kita tukar. Jika sama. K dia adalah negatif 2. Okey. Lepas tu yang ada B pula QR. QR dengan ST. Kita pun bahagi. Sebab kita nak tengok ratio dia kan. Okey, bahagi. So, B. So, potong. Jadi, 4QR adalah sama dengan ST. Ataupun ST equal to 4QR. So, sama juga. K kita adalah 4. Okay, kalau dia collinear pun sama. Collinear adalah dalam satu garisan. Dia guna yang ni juga. Okay, so PQ adalah U, QR adalah 5U. Kita pun buat PQ bahagi dengan QR. U bahagi 5U.
buatlah tu vektor. So dapat 5PQ adalah sama dengan QR ataupun QR sama dengan 5PQ. Satisfy lah dengan dia punya rumus dia. Ni. Vektor A equal to K vektor B. Alright. Lepas tu, jadi bila dah sama, so dia adalah collinear. Kat sini. Okay. Kalau dia not parallel ataupun non-zero, dia akan bagi dalam bentuk ni. Dekat atas tadi, dia kata HA adalah sama dengan KB. Jadi, H equal to K equal to 0. So, ni kena ingat. Jadi, kita boleh carilah H dengan K. Find the value of H and K. Keluar tau soalan macam ni. Yang collinear tadi pun keluar. Yang ni pun keluar vektor parallel ni, tapi dia tak tanyalah apa vektor parallel, dia cuma akan cari express RS in terms of PQ. Jadi awak kena buatlah bahagi-bahagi ni, kena bahagi untuk cari dia punya ratio. Okey, jadi dekat sini kita boleh buat dia kan equal to 0. So H minus 1 equal to 0. So H dapat 1. K plus 5 equal to 0. So, K dapat negative 5. Okay. Habis. Kita tengok self practice 8.4. Number 1. Saya buat dalam ni lah. Okay. Number 1. Given that self practice up 8.4. Okay, number 1, dia kata vektor AB adalah equal to 5A. And then PQ adalah 20A. Okay, so express AB in terms of PQ if AB is parallel to PQ. Okay, kalau dia parallel kan. So, AB bila dia suruh bahagi, dia suruh cari express. Kita boleh buat macam ni. Kita mati, sini 1, sini 4. Jadi 4AB adalah sama dengan PQ. Jadi soalan tanya express AB. Oh, dia nak AB. Tukar baliklah. 1/4 PQ. So ni jawapan dia. 1/4 PQ. Daripada sini je lah. Saya tadi darab silang pula 4 tu saya bawa main sini kan. Patutnya tak payah dah. Kita. Okay, number 1. Number 2, show that LMN are collinear. Collinear adalah atas satu garisan. Dia kata LM adalah 6X and then MN adalah 18X. Jadi nak tahu dia collinear ke tak, buat juga dalam bentuk ratio. Okay. Sini 1, sini 3. So LM 1/3 MN. Jadi dia kalau macam ni, so show dah lah collinear. Okay, number 2. Number 3. Given that non-zero. Bila non-zero, kena ingat ni. Okay, A. 4M plus 3. Okey, jadi kat sini vektor dia adalah U dengan V. Samalah dengan kita punya rumus A dengan B. So, ini adalah H, ini adalah K kan. So, kita buat je lah equal to 0. So, okey, ini pula. Ni je lah. Dia suruh cari M dengan N. Itu untuk A, easy one. Yang B susah sikit sebab dia ada tolak pula ni. Okey, bila macam ni, bawa je lah yang belakang tu. Equalkan dengan, so yang ni bawa ke belakang. Sekarang dah sama dah dengan rumus. Ambil yang ni, equalkan dengan 0. Yang ni, equalkan dengan 0.
Okey, dapat 1. Dapat 10. Okey, first equation, second equation. Nampak tak sekarang kena buat apa? Simultaneous linear equation. Okey, saya nak guna elimination sebab M ada kat sini. So, N 3N negatif 9. So, N adalah negatif 3. So, boleh cari M. So, M dapat 4. Okey. Untuk nombor 3. Number 4. Given that X, Y dengan VW ni adalah parallel. Okey, X, Y 6. VW 21. Dia suruh express VW. Okey, VW dulu. So, bahagikan dengan XY. 21 bahagi dengan 6. 21 bagi 6, awak kecilkan, awak dapat sifar 3 tak? So, 7. 72. Jadi, VW adalah okey. Tu je. Sebab dia suruh express. Buat dalam ratio. Nombor 5, PQ adalah A, QR adalah K tolak 2. A. Find the value kalau PQ adalah 1/2 PR. Dia suruh cari K. Kita pun masukkanlah. A sama dengan 1/2 K tolak 2 A. Okey, dekat sini boleh mati. So, tinggal 1 kan. 1/2 K tolak 2. 2 bawa main sini. So, K sama dengan 4. So, K equal to 4. Last, number 6. Triangle. Ada triangle PRS. QT and RS. Dia ada lukis eh? Oh, dia ada lukis. PTS. QR. Ni maksudnya dia ada 2 ni triangle. Ada 1 PTQ. Satu lagi yang besar punya. PSR. Okey. Bila macam ni, maksudnya dia equivalent. Dia serupa kan? Equivalent. Cuma dia punya saiz je lah lain. Lepas tu dia kata PT adalah 5 and then TS adalah 3. So PT ratio dia 5, PS ratio dia 8. Jadi kita boleh buat dah ratio dekat sini. Iaitu PT bahagi dengan PS adalah 5/8. Tak? PT bahagi dengan PS 5/8. Kalau QT bahagi dengan RS, QT bahagi dengan RS pun samalah ratio dia 5/8 sebab dia kan equivalent. Equivalent triangle lah. Okay, 5/8. Tapi soalan tanya dia nak SR bahagi in terms of QT. Maksudnya SR yang bahagi dengan QT. Jadi kalau tengok sini QT dengan RS. Ni RS ya. Kalau ditukar SR, so kita terbalikkan dulu. RS bahagi dengan QT 8/5. Sekarang dia kata SR. ASR. So negatif 8/5. Okey. Dia nak SR. So SR sama dengan negatif 8/5 QT. Okey. Mula-mula tengok dia punya magnitude dia dulu. Last sekali barulah tengok dia punya direction. Nak letak dia negatif ke tak. Okey ya. Okey. Dah. Homework lah. Intensive practice 8.1. Buat dulu yang tu Intensive practice 8.1. Okey, itu saja. Hari Ahad, quiz koordinat geometri. Cikgu salah kata dia buat soalan soalan panjang maksudnya. Contohnya satu soalan ada ABC.
Jadi dia buat macam tu lah. Soalan paper 2 lah. Alright, tu je. Okay, bye. Jumpa next week. Nanti saya bagi dalam Google Classroom. Tak buat, kosong. Make sure hantar. Yang mana tak ada carry mark tu, pandai-pandai lah cari. Pandai-pandai lah kena buat. Okay, bye.